dosa mendakwa mimpi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam siri hikmah daripada hadis. Pada kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis yang bertajuk dosa mendakwa mimpi palsu. Daripada Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in afral fira ay a'zamul kadhibat an yuriya ar-rajulu 'ainaihi ma lam taraya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebohongan yang paling besar, afral fira, kebohongan yang paling besar ataupun ai a'zamul kadhibat, sebesar-besar pendustaan, ialah seorang lelaki itu mendakwa melihat sesuatu di dalam mimpi yang sebenarnya dia tidak melihat perkara tersebut. Ini adalah satu musibah, tuan-tuan. Seseorang yang berdusta dengan mengatakan, semalam saya bermimpi melihat baginda Nabi SAW, lalu baginda mengatakan begini. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Ini menunjukkan seseorang itu tidak amanah dalam perbicaraan. Bahkan mendustai orang lain, mungkin kerana ada beberapa gharad ataupun tujuan tertentu di sebaliknya itu. Tetapi ini bukanlah mengatakan bahawasanya setiap orang yang mengatakan dia bermimpi bertemu Nabi SAW dalam mimpi itu adalah tidak benar dan berdusta. Tidak. Tetapi di pihak kita sendiri. Contoh, kalau kita yang mendakwa sedangkan perkara itu kita tidak lalui. Kita mengatakan kita melihat Nabi SAW. Sebenarnya kita tidak melihat. Maka itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam hadis ini. Keharamannya itu adalah begitu. Tetapi bila mana kita mendengar seseorang yang mengatakan bahawasanya semalam dia mengatakan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, di pihak kita tidak boleh mendustakan. Kita mengatakan, kamu itu berdusta. Nabi itu tidak boleh dilihat dalam mimpi. Itu tidak boleh. Kerana apa? Kerana kalau benar dia melihat Nabi, maka kita mendustakan perkara tersebut. Maka itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Tetapi kalau di pihak kita, dia bila mana kita mendengar dia mengatakan dia melihat Nabi, kita boleh saja tidak mempercayai. Boleh juga untuk kita mempercayai. Bukanlah diwajibkan kepada kita untuk mempercayai dan bukan juga diwajibkan kepada kita untuk tidak mempercayai. Ini adalah al-mubasyirat. Nabi SAW mengatakan, ar-ru'yat salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwati. Lam yabqa minal nubuwati illa al-mubasyirat. Sesungguhnya mimpi yang baik itu adalah sebahagian daripada 46 juzuk daripada kenabian. Tidak tinggal lagi daripada kenabian melainkan al-mubasyirat, berita-berita gembira seumpama ini. Seumpama melihat Nabi, seumpama melihat berada dalam syurga ataupun bertemu dengan sahabat dan apa-apa sahaja mimpi-mimpi yang baik, ini semua adalah al-mubasyirat, perkara-perkara yang memberikan berita gembira, perkara yang memberikan keseronokan di dalam hati. Jadi untuk kita mendakwa, contohnya kita tertidur, lalu kita tersedar, lalu kita mengatakan, aku melihat Nabi SAW, ataupun aku melihat berada bersama dengan para sahabat, ataupun aku melihat Imam Syafi'i dan sebagainya. Tak kira lah apa-apa sahaja dakwaan, kerana mungkin ingin menutup malu, rasa aib dan sebagainya, tertidur dalam majlis, maka kita ucapkan perkara-perkara seumpama ini sedangkan tidak berlaku kepada kita sama sekali, maka itu adalah satu perkara yang dilarang. Lalu berita-berita yang gembira, mimpi-mimpi yang baik ini boleh kita ceritakan, tetapi ceritakan kepada orang-orang yang tertentu sahaja, bukan diceritakan kepada semua orang. Kalau kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW, maka cukup kita khabarkan kepada orang-orang yang amanah, orang-orang yang kita percayai, dan tidak kita umumkan di mimbar-mimbar masjid bahawasanya semalam saya melihat baginda Nabi SAW begini. Tidak dianjurkan. Begitu juga dengan berita mimpi yang buruk, tidak boleh untuk kita menceritakan atau sepatutnya kita menceritakan ia kepada orang lain. Kalaulah kita terbangun pada waktu malam kerana mimpi yang buruk, maka kita hembus 3 kali tanpa keluar ludah. Kita hembus 3 kali dan kita ambil wuduk, lalu kita sembahyang sunat 2 rakaat. Dan jangan diceritakan kepada orang. Mimpi terhempas, mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi dimakan binatang buas, mimpi apa sahaja mimpi-mimpi buruk yang menakutkan kita, maka kita tidak ceritakan ia kepada orang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.